Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada weekend yang lepas, saya telah mengadakan kursus AutoCAD dan dalam kelas itu ada seorang pelajar peserta saya, itu seorang surveyor. Dia bukan surveyor, jadi dia banyak melukis belah tanah. Okey, jadi disebabkan itu kali ini saya nak tunjuk dengan lebih detail macam mana nak buat belah tanah. Sebab biasanya saya akan ajar mechanical design dan contoh buat pelan surau ni, tapi ini saya nak ajar macam mana nak letakkan surau dalam pelan tanah yang kita ada. Okay. Contohnya saya nak buat pelan ni, saya akan ajar macam mana nak buat daripada awal hingga ke printing. Okay. Saya bukan merupakan seorang pelukis pelan tanah, saya merupakan seorang mechanical engineer dan fokuskan pada bidang machine design. Jadi dengan kepakaran AutoCAD, saya akan tunjukkan macam mana nak buat lukisan seperti ini. Okey. So saya dah ada, sebenarnya ni saya dah ada dah lukis masa terlalu lepas. Jadi saya start dulu. Okey. Jadi macam biasa kita buka template. Okey, contoh saya nak buka template. Okey, saya buka template mana-mana lah. Okay, contoh UniKL. Saya buka template UniKL. So, apa yang saya nak buat sekarang ialah saya nak tukar unit. Okay, sebab dalam template saya pilih setting adalah millimeter. So, saya teruskan millimeter. Nak guna meter pun boleh. Meter degree. Precision saya nak buat 0 degree, 0 minit dan 0 darjah. Okay. Clockwise. Katakan positif tu adalah clockwise, itu terpulang sebab 0 inati 90 adalah utara. Saya nak setting, jadi saya akan letak dekat north direction control north sebagai 0. So jadi kita setting ni, tekan OK. Okay, katakan tanah saya, okay, sekarang saya tukar limit saya LIM, okay, 0,0, dan contoh saya nak buat 50,000, 50,000. Maknanya saya nak besarkan saya punya limit. Z enter, A enter. Jadi kalau kita tengok, saya tekan L enter, kat sini dah sampai label 50,000 tu. Okay. So saya nak buat pelan tanah. Contoh saya gunakan L je, line enter. Okay, katakan saya punya koordinat first adalah 20,000, 20,000. Okay, saya dapat sini. Okay, yang ni saya nak gunakan shift tekan nombor 2, 150 meter. Dengan shift koma, dia akan pergi ke degree ni. Okay, berapa degree saya buat? Contoh 100. Okay, kita tulis 100 degree, 50 minit dan 30 saat. Contoh. Jadi saya tekan enter. Okay, so dia dah sampai sini. Okay. Okay, next saya nak buat, okay, katakan ni kosong, 15 degree, lebih kurang 15 degree. Okay, katakan saya tekan shift 2, 50,000 juga, 50 meter. Sudut dia adalah 15 degree, 0 minit, 1 saat. Enter. Okay, dia dah jadi macam ni. Okay, ni sekitar 275. Okay, katakan saya nak buat 275 degree. Okay. Okay, ataupun saya boleh tekan shift sudut dulu.
275 degree 3 minit 10 saat. Enter. Ok, jadi kali ni saya set degree dulu, jadi saya boleh bagi panjang dia, katakan 48 meter. Ok, jadi tutup peluang antara nak tulis shift, kita lockkan dia punya panjang dulu, ataupun kita lockkan dia punya degree dulu. Jadi last sekali saya tekan C, enter untuk closing. Ok, katakan ni pelan tanah yang saya ada. Ok, jadi saya buka pelang surau yang dah dia buat dari tu. Ok, ni contoh ni pelang surau yang saya tunjukkan tempoh hari. Jadi kita boleh jadikan dia blok. Ok, nak jadikan blok, WB, enter. Ok, saya pick point, satu point, katakan sini, select objek, select semua ni, enter, dan kita. Ok, ini sebenarnya saya dah buat pelang surau tu, dah tunjuk masa tu keras. Jadi saya buat pelan surau 2. So kita dah ada macam ni. Ok, jadi pelang surau ni saya buka kat drawing tu. Ok, katakan kita punya arah kiblat. Arah kiblat kalau di Malaysia ni, arah kiblat kalau contoh daripada pagi berapa darjah? Ok, 293 darjah. Tunas ke arah jaman. Ok, jadi saya buat L dulu, katakan mana-mana. Ok, katakan titik, saya letak je sini dulu, tekan mana-mana. Ok, katakan saya nak buat shift 293 degree, enter. Ok, ni adalah arah kiblat yang saya nak buat. Tekan sini, sekejap, katakan. Ok, so ni arah kiblat. So kita masukkan insert. Ok, ni dekat recent ni adalah pelang surau yang saya dapat. Okay, saya tekan sini. Ok, contoh saya letak dulu atas ni, katakan ni pelang surau saya, tapi dia tak menghadap kiblat. Macam mana kita nak arahkan kiblat? Kita rotate, select ni, RO, enter. Okay, pilih titik ni sebagai base, referencekan dia, titik ni sebagai asas. Cari perpendicular ni dan tukar ke arah ni. Ini akan menghadap kiblat. Jadi ini dah arah kiblat. Okay, kita nak locate dalam tanah ni, contoh saya setkan 5 meter sini. Okay, saya 10 meter lah. Okay, kita tekan ni, saya tekan move, titik ni berada di tengah-tengah ni. Okay, so contoh ni saya tak just buat je untuk dimuatkan dalam ni. Jadi kat sini boleh buat parking dan sebagainya. Okay, so ni contoh bagaimana kita nak buat tu. Okay, so katakan saya nak print atas kertas A3 contoh. Okay, biasanya ni biasa cara yang tidak diajar di Malaysia. Jadi saya akan buat REC rectangle 0,0. Okay, katakan A3 adalah 420,297. Ini kertas saya. Okay, saya tekan offset dulu. Frame saya adalah 10mm, offset 10mm. Jadi saya offset sini, dan set ni saya scale. C, enter. 0,0 adalah itu 200 kali ganda. Jadi saya dia muat 200 kali ganda. Oh, tak cukup. Okay, saya gunakan kertas A2 lah. Kertas ni tak sesuai sebab okay, tengok dia akan 200 kali ganda. Kalau kita guna 400, dia akan menyebabkan banyak ruang kosong. Okay, saya gunakan kertas A2. REC rectangle, enter. 0,0 enter. 594,2420. Okay, ini adalah kertas A2. O, enter.
10 enter, offsetkan 10 untuk frame, dan saya scale SC 200. Okay, ini lebih sesuai sebab dia syarat untuk kertas yang cantik adalah lukisan ni dia cover lebih kurang 60% daripada jumlah keseluruhan secara total. Okay, jadi saya select ni, and enter, mid between two points, ambil point ni ke point ni dan letak pun tengah-tengah antara dua titik ni dengan point, jadi dia tengah-tengah. Kita ke itu, saya tekan line space. Align dia, sini pertama, sini kedua, sini ketiga, sini keempat, enter. Okay, code dia jadi 1/200 kat sini. Okay, jadi saya lockkan dia. Okay, grid mengacau, saya offkan dia. Okay, so saya model, saya tukar paper. Okay, untuk buat annotation saya lebih gemar buat kat ini, dekat paper space. Contoh sebab apa, nanti saya tunjuk. Okay, contoh saya nak buat dimension, L enter. Okay, semua daripada north tau. Saya buat satu line, copy, katakan dimension saya macam ni. Okay, kita tekan D, enter. Standard saya modify. Okay, scale saya buat kosong je. Angular dimension saya nak tengok minit dia, saya buat macam ni. Okay, decimal splitter off. Okay, so saya buat macam ni. Okay, tekan close. Okay, kalau gunakan template yang saya ajar masa training, saya type dim je, kita boleh. Okay, untuk buat ni kita buat dim ALI, kita buat ke semua dimension. Okay, sekejap, sebelum tu yang ni semua dikacau, saya kena delete dulu. Dim ALI, dim align. Okay, saya ambil sini sampai sini, letak je atas titik. Okay, jadi dia dapat 50,000. Okay, so saya tengok dia mesti setajam. Tukar, modify. Kita boleh tak buatkan scale factor kalau 0.001 dia jadi tak? Saya try close. Okay, dia jadi 50 meter. Dim ID lagi, dim align sini sampai sini, letak je tadi. Okay, tapi 50 nampak tu sikit kan, tapi tak apalah sebab lukisan ni saya buat simple. Dim ID lagi. Okay, sini sampai sini dapat 48. Okay, ni mungkin dapat 48. Dim Ali sini sampai sini, ni kita letak tu. Okay, dapat 45. Okay, jadi yang ni saya nak try buat precision 0.02. Okay, contoh. Okay, kita buat precision 0.04 sikit. Okay, ni saya nak tunjuk macam mana precision 0.00. Okay, so kita nak masukkan sudut. Kita pun kita tekan D, enter. Okay, standard saya nak modify bahagian line, saya nak suppress dimension line supaya tak ada. Lepas tu
tak ada dimension line, tekan OK, tekan close. OK, jadi dia takkan ada dimension line macam ni. OK, 45.1 50.00 meter. OK, 50.00 meter kan. OK, katakan OK. So apa yang saya nak buat seterusnya ialah nak buat dimension L, enter. Kita nak tengok, copy dimension dia daripada 0. Okay. Jadi saya tarik dim ANG debug. Okay, dia kata select circle line mouse sikit. Kita boleh contoh ambil saya ni. Okay, ini susah nak tengok. L sama je, dim ANG debug. Tapi kalau tu kita tekan enter, specify vertex, ambil dari point ni ke point ni dan point ni. Jadi kita boleh tarik ke sini ataupun sini. Okay, jadi ni untuk yang pertama 100 in ANG, enter sekali lagi untuk vertex sini ke sini ke sini. Jadi saya ambil dulu nilai dia 15. Lepas tu ni pula dim ANG, enter untuk vertex sini sampai sini sampai sini. Okay. Sorry. Kita tarik sebab saya tempat. Sorry, saya nak tarik daripada sini. Dim ANG, enter untuk vertex sini sampai sini sampai sini, tapi kita tarik belah sini. Okay, ni yang saya dapat. Dan sekali dim ANG, enter untuk vertex sini sampai sini sampai sini, tapi sudut dia saya nak tarik belah sini. Okay, jadi kita dah dapat sudut-sudut ni. Jadi senang je. Biasanya saya akan select, copy, Ctrl C, dan saya tekan sini, tekan ke belakang, enter, Ctrl V. Oops, tak type lah sebab dia tak tahu. 198% di 16 minit 12 saat, enter. Sorry, tekan kat luar sekali, dia akan dapat macam ni. Ni kalau kita nak buat dalam ni macam ni. So yang ni dah tak ada. Okay, 48 ni 275. Okay, ni kalau kita nak tu kita backspace sekali, Ctrl Z. Okay, susah nak copy. Okay, dia tak copy, melainkan kalau kita right click, select dia, tekan export. Jadi dia dah pecah. Jadi baru saya boleh copy benda ni, Ctrl C, tekan 48 ni, tekan enter sekali, Ctrl V. Jadi tu boleh delete yang ni. Dim, okay, sorry, yang ni saya export dulu. X ni taktik malas, kita copy je. Kalau rajin type. Okay, ini double click, pergi ke belakang, Ctrl V. Okay, yang ni boleh delete. Okay, yang ni pun boleh delete dah, dia tak boleh. Okay, jadi satu lagi line yang belum ada. Okay, yang ni pun saya export je dia, delete yang mana tak berkenaan. Okay, yang dia delete. Okay, saya select ni, highlight semua, select semua, Ctrl C, 50 ni, enter, Ctrl V.
Jadi saya dah dapat macam ni. Okay. Okay. Kat sini kalau kita nak buat tu, contoh arah kiblat kan. Saya buat LN. Okay, kita tukar, tengok annotate saya. Okay, sekarang adalah standard. Okay, so saya tekan L. Okay, L enter. Contoh tekan sini MLD, sorry, multi leader. Okay, saya buat dulu satu anak panah panjang macam ni. Okay, yang ni saya explode dia. Saya tekan scale. Contoh scale sini 5. Okay, dia dah jadi panjang sikit. Yang ni kita boleh pendekkan. Contoh, ok, contoh kita nak buat sini, saya tekan RO, rotate. Dua 93. Ok, lepas tu saya tekan MText, arah ya, ini center. Kita tekan besar sikit. Ok, yang ni 293. Ok, saya nak rotate biar tu, rotate, tekan bawah ni negatif 23. Oh, sorry, sebab rotate 23. Ok, ni steady. Okay, contoh saya nak buat arah kiblat. Tekan ni. Okay, kalau saya nak panjangkan dia, contoh L enter, tekan bawah ni, buat satu klik lagi, copy, panjangkan sini. Saya terpaksa guna, sorry, lengthenkan dia sini dan PX. Okay, kita dapat macam ni. Contoh arah kiblat. Satu lagi saya nak buat utara. Okay, katakan ni, copy, okay, rotatekan dia negatif, tak, 29. Sebab ni saya dah clockwise, negatif 293. Okay, katakan D, sorry, MText, utara, di center. Okay, tekan bawah sekali. Okay, tekan nak utara, mesti ni pun ok. Okay, contoh saya dah siap macam ni. Okay, jadi kalau ada pelan-pelan kereta semua boleh letak sini apa, tak. Okay, contoh ni kita nak tengok tu, lukis ni fit dalam tanah ni. So saya nak print. Okay, so saya malas, kalau macam saya ajar dekat student saya, kalau kita malas nak tu, kita cari lukisan yang kita dah isi ni. Contoh saya buat macam ni, saya tarik copy base, tekan sini dan Ctrl V. Contoh sini kita angle dia, ya, sorry, dia macam lari. Select semua, copy base, ambil titik ni, angle ni, Ctrl V. Ok,
Sorry, yang ni saya kecil sikit-sikit, dia 7. Jadi dia tak ada, saya tekan okay, tak ada. Saya movekan dia, enter 3. Okay, lebih kurang lah. Okay, jadi yang surau tanah contoh. Okay, contoh. Cepat. Okay, katakan hari ini adalah 28. Okay, katakan saya dah jadi macam ni. Jadi bila kita buat ni, saya boleh select file, print je. Okay, sebelum saya save dulu. Okay, contoh kolam surau tanah. Okay, jadi dia siap dengan tu. Jadi saya tekan file, tekan print, tekan OK. Kita cari file dia, cari list PC. Okay, cari folder nak save, cari AutoCAD 2010. Ini saya save. So dia akan dapat satu lukisan macam ni. So ditengok pelan tanah lengkap dengan arah dimension, arah kiblat dan utara. So ini adalah contoh bagaimana kita boleh gunakan kemahiran AutoCAD untuk buat lukisan pelan tanah dan sebagainya. So semoga sedikit konsep ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.